keberkatan. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal satu ketika dia hendak menjamu akan guru dia Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i di Mesir. Jadi Imam Ahmad membuat jamuan, maka dipanggil guru dia Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk mendatang jamuan dia. Jadi ketika mana Imam Syafi'i datang jamuan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Syafi'i ini terkenal dengan zakiyatun, orang yang sangat-sangat cerdik, genius Imam Syafi'i ini. Imam Ahmad ni terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan abid, orang yang kuat beribadat. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bila ketika mana datang ke rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i tahu Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang abid, orang yang kuat beribadat, orang yang menjaga akan halal dan haram. Maka Imam Syafi'i datang rumah Imam Ahmad. Ketika mana dijamu oleh Imam Ahmad seekor kambing ke contoh, Imam Syafi'i makan habis. Nampak? Habis ditolak. Sampai licin, tak tinggal kosan pun. Sebab apa? Sebab bagi Imam Syafi'i ini adalah peluang untuk cari makanan yang halal. Imam Ahmad bin Hanbal jemput Imam Syafi'i sebab apa? Sebab Imam Syafi'i orang yang sangat cerdik, orang yang banyak berkhidmat dalam agama. Itu panggil maksud dia. Nah, dia panjang cerita dia tu. Dia sebenarnya ada cerita di sebalik cerita tu. Nah, dia cerita pasal anak bagi Imam Ahmad bin Hanbal bernama Muhammad. Muhammad anak pada Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Muhammad anak dia ni. Anak Imam Ahmad bin Hanbal nama Muhammad. Lalu anak dia ni satu hari dia tengok ayah dia. Ayah dia ni jenis orang yang kuat beribadat. Orang yang kuat beribadat, orang yang banyak berzikir, bersolawat, istighfar, mengarang kitab, mentalaah kitab. Jadi anak dia bangga dengan ayah dia. Dia kata, Masya Allah, ayah ni baguslah. Kata Imam Ahmad, bukan sekadar dia ajar anak-anak dia semua qiyamul lail, beribadat dan sebagainya. Jadi Imam Ahmad kata, aku nak jemput guru aku datang sini. Yang mana guru tempat ayah belajar dulu. Ayah belajar istinbat hukum. Orang yang sangat-sangat cerdik, sangat alim. Jadi anak yang nama Muhammad, anak kepada Imam Ahmad ni, dia kata, kalaulah ayah ni jenis kuat beribadat, agaknya guru dia macam mana? Nampak? Kalau ayah jenis sembahyang tahajud tak pernah tinggal, sembahyang tasbih lama sembahyang, kalau tok guru dia datang agaknya tok guru sampai subuh sembahyang. Nak pakai tak tidur malam tu. Nah, kalau ayah pun jenis anak murid macam ni, tok guru apatah lagi. Nah, jadi Imam Ahmad pun panggil Imam Syafi'i datang ke rumah. Ketika mana Imam Syafi'i datang ke rumah ni, anak dia ni asyik perhati je tengok Imam Syafi'i ni. Dia ngintak ke bawah kan. Jadi anak dia ni bila datang Imam Syafi'i, ayah dia pun datang masaklah benda yang sedap-sedap. Nah, cari kambing yang betul-betul halal. Imam Ahmad ni dia orang yang jaga betul-betul. Pekanan tu memang betul halal, memang betul-betul yang baik. Jadi ketika mana dah cari-cari makanan, Imam Ahmad masak banyak-banyak. Nah, tujuan dia masak banyak-banyak apa dia? Perangai orang zaman dulu, bila guru tu makan, makan tak habis, maka Imam Ahmad akan ambil makanan tu disuapkan pada anak isteri dia. Nampak? Ambil berkat. Zaman dulu ada tak macam tu? Ada. Sekarang haram. Pasal apa? Ustaz makan habis. Ustaz je pinggan boleh licin. Nampak? Contohlah. Jadi orang zaman dulu, hatta kalau di Yaman pun sekarang, orang masih beramal lagi tu. Kalau macam kita pergi dekat tempat rumah Habib Omar ke rumah ni, Habib Omar akan makan perut akan letak satu makanan banyak. Habib Omar ambil makan sikit, lepas tu bagi orang. Nampak? Orang ambil tabaruk ambil berkat kan. Kita kat sini tak ada dah bid'ah dah benda tu kalau kat sini ni. Nampak? Ambil tabaruk. Imam Ahmad ambil tabaruk, dia masak banyak-banyak, tujuan nak bagi anak isteri merasa tabaruk daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad sediakan satu bilik khas, yang mana bilik itu diletakkan sejadah, tempat beribadat, diletakkan kitab, kemudian diletakkan katil yang selesa, ada bohor bagi wangi bilik itu. Nak jemput tok guru. Jadi anak dia ni Imam Ahmad nama Muhammad ini dah berdebar-debar. Uish, ini ayah ni biar betul ni kan. Seluruh orang lain tak ada lah macam ni. Ini memang first class punya hotel ni kan. Kat rumah je pun.
Jadi bila Imam Syafi'i sampai, maka fataqaddamu ta'am. Imam Ahmad pun jamulah makan. Letak makanan banyak-banyak. Imam Syafi'i ni bila tengok makanan, Imam Syafi'i tanya, siapa yang memasak ini? Kata Imam Ahmad, aku dan isteriku. Aku yang masak makanan ini dan isteriku tolong aku masak untuk engkau. Lalu Imam Syafi'i bila tahu makanan ini daripada Imam Ahmad, dia tahu makanan ini daripada orang yang soleh, Imam Syafi'i makan makanan sampai habis. Tak tinggal sikit pun. Nampak? Anak dia ni perhati. Muhammad ni dia perhati. Betul ke dia ni warak? Makan kau banyak. Nampak? Imam Ahmad tak ada masalah pasal dia guru dia. Jadi Imam Ahmad bila Imam Nasyawi tambah, takkan tak ditambah dah ni, kita orang pun nak juga. Jadi waktu dijamu tu, isteri Imam Ahmad bagi semua sekali, kosong kat dapur tu, tak ada. Semua makanan ada depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun lagi makan sampai habis semua makanan tu. Jadi Imam Ahmad, bagi Imam Ahmad tak ada masalah. Nampak? Guru dia makan, kita kalau tuan rumah kita makan sampai habis lagi seronok. Tapi anak dia ni, dia perhati, kalaulah ayah aku jenis makan pun zuhud, makan nasi dengan garam ko, ini tu guru makan sampai habis. Habis licin. Nampak? Sampai ke tulang-tulang dah sosah. Tentu kata. Jadi Muhammad ni dia tanya bisik kat abah, ayah, betul ke dia ni Imam Syafi'i ni warak, tengok makan banyak. Imam Ahmad kata, jangan kamu su'uzzon dengan guru. Jangan kamu sangka buruk dengan guru. Kerana apa? Setiap orang yang mujtahid, dia takkan buat satu perkara melainkan dia ada dalil dia. Mujtahid ni maknanya apa dia buat, dia boleh hujah dengan apa yang dia buat tu. Punya kuat Imam Syafi'i nya ingatan. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Jadi anak dia pun simpan dulu. Okey, tak apa. Nak malam tu sampailah pada waktu Imam Ahmad kata pertama, anak dia kata ni makan banyak. Malam tu pula, ketika mana masuk dalam bilik, Imam Syafi'i duduk di dalam bilik istirahat yang singgasana, yang cantik, yang selesa. Ketika mana bangun malam tahajud, anak Imam Ahmad semua bangun tahajud, isteri dia bangun tahajud, Muhammad ni pun anak dia pun bangun tahajud. Sekali dia pun pergi kat bilik Imam Syafi'i. Dia buka pintu, dia ngintai. La ilah, tidur. Dia tak nampak Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i mengiring ke pintu dia belah belakang. Jadi nampak Imam Syafi'i mengiring. Dia kata mujtahid, betul ke ni warak ni, orang semua tahajud apa semua bagai, dia tidur kat situ. Lepas tu Imam Ahmad pun tengok Muhammad ni berarti Imam dah lah tidur, kaki menghadap kiblat pula dah. Imam Syafi'i tidur kaki menghadap kiblat. Imam Syafi'i tak letak kaki kat belakang, tak membelakangkan kiblat. Bagi dia, orang yang mujtahid mana boleh tidur membelakangkan kiblat. Orang yang betul-betul warak tidurnya sentiasa menghadap kiblat. Ini dah lah tahajud tak bangun. Lagi satu, Imam Syafi'i pula tidur membelakangkan akan kiblat. Jadi Imam Muhammad ni dia ada tiga, ada bersebab. Dia pun pergi ke ayah dia. Wahai Imam Ahmad, ayah, betul ke dia ni warak? Betul ke dia ni mujtahid? Ayah kuat beribadat, ayah kuat mengarang, ayah kuat ni. Tapi tengok tadi dia tengah tidur. Sampai subuh lah tu tidur. Nampak? Waktu azan subuh tu Imam Syafi'i tak bangun. Lepas orang dah start qomat, baru Imam Syafi'i bangun. Tak ada pun kata qabliyah subuh pun tak ada. Dah lah bangun terus pergi semayang lah tu. Wuduk pun tak ambil. Nampak? Jadi kata Imam Ahmad, kata jangan sekali-kali kamu sangka buruk dengan guru. Jangan. Nampak? Itu guru orang yang mujtahid, dia ada dalil yang kuat, dia ada hujah yang kuat. Orang mujtahid ni jangan main-main, jangan sangka buruk. Lalu sampai satu tahap sebelum Imam Syafi'i ghadir daripada manazil Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i keluar daripada Imam Ahmad pun dia, sebab dia takut anak dia ni jadi su'uzzon dengan guru dia ni. Jadi Imam Ahmad terpaksa bertanya pada Imam Syafi'i. Bawa sekali Ahmad tu datang, Muhammad tu datang sini. Kau pandai sangat anda kata kan, kau jumpa sekarang. Jadi kata Imam Ahmad, wahai tuan guru, saya minta maaf. Bukanlah sebab nak su'uzzon, tapi anak saya ni telah ada satu sangkaan yang kurang baik. Yang saya dah cakap dah, itu satu orang kata apa, satu kebetulan ke satu pengajaran, tapi dia nak juga tahu apa sebab. Imam Syafi'i kata apa dia yang dia tak puas hati. Maksud kita masa tak puas hati lah kan, pasal anak dia jenis orang baik-baik. Jadi
Anak dia kata pertama sekali masalah semalam tuan makan sampai habis. Kan saya masak sedap-sedap, tuan makan habis licin. Jadi anak saya ni dah sangka buruk. Dia kata kenapa tuan makan banyak-banyak sampai habis. Kita orang pun nak ambil juga tabarruk. Oh, Imam Syafi'i pun gelak. Oh, sebab tu ke makan banyak. Nah, Imam Syafi'i kata, aku duduk di Mesir, aku susah nak dapat makanan yang halal dan thayyiban. Susah. Nak cari makanan yang betul-betul halal ini susah. Sebab apa? Di sana ada pencuri, ada rasuah, ada salam, macam-macam lah benda kan. Kadang-kadang benda syubhat, harta syubhat banyak di Mesir. Jadi aku kat Mesir aku makan sikit je, sekadar untuk menambahkan tenaga. Tapi bila aku tahu jamuan ini datang daripada seorang yang betul-betul warak, maka aku tak nak lepaskan peluang. Aku nak habis semua. Nampak? Sedangkan Imam Syafi'i kata menuntut makanan yang halal thayyiban itu adalah peluang. Sebab tu dia ambil. Sebab apa? Setiap makanan yang halal akan menambahkan kuasa untuk ibadat. Imam Syafi'i kat macam tu. Setiap kali kita buat makanan yang halal, makanan itu akan menambahkan tenaga untuk ibadat. Anak dia pun dah pusing. Kok mana ibadat? Semalam tidur. Kita kalau gitu kak, nak pening sekali. Kalau kita lah ayah anak dia kata, habis tu tuan, semalam saya tengok tuan waktu ayah dengan ibu dengan saya sibuk kita qiyamul lail baca Quran apa, saya tengok tuan tidur. Tak, tuan tidur satu, tak bangun tahajud satu, macam pengawal sekolah pula kan. Tak bangun tahajud satu benda. Yang kedua, kenapa tuan tidur membelakangkan kiblat, sedangkan bagi mujtahid tak boleh membelakangkan kiblat, dia mesti tidur menghadap kiblat, orang mujtahid. Imam Syafi'i jawab, dia kata sebenarnya aku tak tidur, aku mengiring, aku membelakangkan kiblat bukan sebab aku nak membelakangkan kiblat. Habis tu kenapa membelakangkan kiblat? Kerana ayah kamu meletakkan satu Quran, satu mushaf, yang mana mushaf itu terbuka. Nampak? Mushaf itu ada di belakang kiblat. Kiblat di sini, mushaf tu ada di sana. Nampak? Jadi ketika mana aku baring, aku sibuk baca mushaf tadi tu, dan dari pendapat aku, kita menghadap mushaf yang terbuka tu lagi afdal daripada menghadap kepada kiblat. Dan aku membaca daripada mushaf itu satu ayat Quran yang mana aku tak pernah jumpa istinbat hukum daripada satu ayat Quran ini. Sehingga dah aku datang bertemu di rumah Imam Ahmad, aku bertawassul dengan anak murid aku sendiri ni yang kuat beribadat, bilik yang penuh barakah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukankan aku apakah yang ayat di sebalik mushaf ini. Maka Imam Syafi'i kata, sepanjang malam aku memfikirkan sampai ke subuh. Pada satu malam itu aku dapat istinbat sebanyak 16 jenis hukum dalam satu ayat Quran. Nampak? Maknanya bukan tidur, dia berfikir. Jadi Imam Ahmad kata, kamu dengar tak nak, sekarang ini pengajian Imam Syafi'i sibuk dalam agama itu lebih afdal daripada ibadat. Nampak? Rasulullah kata, ta'allamul ilma afdalu min mi'ati raka'atin. Kita belajar ilmu agama ni lebih baik daripada 100 sembahyang sunat rakaat. Sembahyang sunat, belajar ilmu Imam Syafi'i, belajar tu. Nampak? Itu pahala dia yang paling afdal. Kata Imam Ahmad, sekarang dah tahu dah, okey, lepas. Nampak? Itu kata kisah dia tu. Kisah yang boleh katakan Imam Ahmad, kenapa Imam Ahmad jemput Imam Syafi'i datang tu.